warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran, alhamdulillah, rasa terima kasih kita kepada Allah Taala dapat kita sambung pengajian kita kitab Mengatur Musalli, yang mana sempat saya tengok sebelum datang tadi kita berhenti bulan lepas, yang pertama, maknanya yang kita masuk yang kedua. Dan bila saya tengok balik, rupanya sikit sangat yang kedua tu, pendek sangat. Maka saya terpaksa buat beberapa catatan, nota perkara yang berkaitan. Kita hari ini insya-Allah kita bincang berkaitan dengan kiblat dalam sembahyang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan keduanya berhadap ia akan kiblat, yakni Kaabah. Kiblat tu maksud Kaabah jikalau dengan ijtihadnya sekalipun. Allah pendek. Takkan nak baca macam tu lalu je. Lepas tu dan ketiga dan keempat dan kelima cepatlah habis kitab. Sedangkan masalah kiblat ni banyak masalah yang berkaitan. Masalah berkaitan dengan kiblat yang agak penting untuk kita bincang. Tapi tiba-tiba pendek aja. Kita tengok, kita terpaksa lah. Saya sempat buat beberapa catatan tadi, sempatlah dalam setengah jam perkara yang berkaitan dengan kiblat. Jadi kita tak baca kitab lah. Baca kitab, tapi tak baca kitab yang lain lah. Baca tu je lah. Dah, tutup lah kitab. Sebab terlalu simple sangat. Berhadap ia akan kiblat, yakni Kaabah jikalau dengan ijtihadnya sekalipun. Maksudnya, sembahyang wajib menghadap kiblat. Habis, okey, dah. Banyak masalah lain yang berkaitan. Jadi syarat menghadap kiblat ni daripada surah Al-Baqarah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu ayat pensyariatan menghadap Kaabah sebagai kiblat. Maksud dia tadi adalah di mana sahaja kamu berada, maka palinglah wajahmu kepada Masjidil Haram, iaitu Kaabah tu. Sebenarnya ada satu peristiwa, dipanggil satu peristiwa ni peristiwa Masjid Qiblatain di Quba, yang mana ketika Isra' dan Mi'raj, bukan, sebelum Isra' dan Mi'raj, Nabi dah sembahyang dah. Maksudnya ada kewajipan dia sembahyang. Sebab kita tahu Isra' dan Mi'raj, lepas pada tu baru kefarduan sembahyang. Itu yang 50 jadi 5. Yang ini bukan cerita tu, Nabi sendiri dia ada dua sembahyang. Sembahyang pagi dan sembahyang malam. Kalau kita nak tukar, boleh kata sembahyang subuh dengan sembahyang isyak lah kot. Tapi sebenarnya bukan sembahyang subuh dengan sembahyang isyak, sebab belum Isra' Mi'raj lagi. Sembahyang di waktu pagi dan sembahyang di waktu malam, itu wajib bagi Nabi. Jadi maknanya sembahyang dah ada, Nabi menghadap mana? Kat situ poin kita kiblat tu. Nabi bukan menghadap Kaabah, tidak. Nabi menghadap Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa ni adalah kiblat umat terdahulu juga. Contohnya orang Nasrani dengan Yahudi, dia menghadap situ, menghadap Masjidil Aqsa. Jadi Nabi juga solat waktu sebelum Isra' Mi'raj ni, sebelum 5 waktu turun ni, dia menghadap situ juga. Cuma ketika solat tu Nabi buat seolah-olah menghadap Kaabah.
Contohnya ini Kaabah, bukan, ini Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa. Okey. Ini Mekah, sini Mekah. Contohlah sini Mekah. Jadi Nabi sembahyang, wajib bagi Nabi sembahyang menghadap ke sini. Sini, duduk sini, menghadap sini. Macam ni, menghadap sinilah. Menghadap Masjidil Aqsa, bukan Kaabah. Bukan. Apa nama ni? Kemudian Nabi sembahyang macam mana tau? Nabi sembahyang kat sini. Ni Kaabah ni. Nabi sembahyang kat sini. Nampak sekali macam menghadap Kaabah. Sebenarnya menghadap yang ini. Dia buat selari. Bijaknya Nabi. Sebab Nabi suka pada Kaabah. Dia adalah simbol penyatuan yang pertama. Tauhid, mentauhidkan Allah adalah Kaabah yang pertama. Atas riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang membangunkan. Tapi riwayat sebelum tu kata Nabi Adam yang bangunkan dulu. Kemudian banjir runtuh. Kemudian dibangunkan balik oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi Nabi suka Kaabah, tapi arahan untuk solat kena menghadap Masjidil Aqsa. Jadi macam mana nak menghadap Kaabah juga? Solat kat sini. Selari. Tak pernah Nabi solat kat sini tak pernah. Tak pernah Nabi solat kat sini. Kalau kat sini kan, kalau sini Nabi duduk, ni Kaabah, tak ada pun Nabi solat kat sini. Sebab tak boleh menghadap ni. Memang wajib menghadap ni, Nabi sembahyang di sini. Supaya selari. Jadi orang perasan menghadap Kaabah, sebenarnya menghadap Masjidil Aqsa. Habis cerita secara ringkas. Kemudian berlakulah Isra' dan Mi'raj. Daripada 50 sembahyang jadi 5, bawa turun. Jibril pun 2 hari pertama datang ajar cara sembahyang dan sebagainya. Waktu tu bukan menghadap Kaabah juga, masih lagi menghadap Masjidil Aqsa. Waktu tu sahabat-sahabat yang masuk Islam, yang awal-awal masuk Islam, adalah awal lah kiranya, waktu Isra' dan Mi'raj tu, yang mana masuk Islam lebih kurang 300 hingga 500 orang tu, solat dia semua menghadap Masjidil Aqsa, bukan Kaabah. Jadi sehinggalah Nabi hijrah. Hijrahnya Nabi masih lagi kena menghadap Masjidil Aqsa. Hijrah ke Madinah kat sini. Ni Madinah. Ni Mekah, ni Madinah. Bila pindah di Madinah, boleh ke nak menghadap selari? Tak boleh dah. Tak boleh. Kalau duduk Mekah boleh menghadap selari. Tak boleh dah. Jadi bila tak boleh dah, Nabi terindu-rindu nak sembahyang menghadap Kaabah, selari. Nabi terindu-rindu. Maka turunlah ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihatmu wahai Muhammad berulang-ulang kali melihat ke langit. Kenapa Nabi lihat ke langit? Bukan Allah ada kat langit, tidak. Jibril turun nak sampaikan wahyu, minta-minta, adalah wahyu suruh tukar kiblat. Nabi sentiasa ketika dah ke Madinah dah ni, sentiasa melihat-lihat ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka sebab kamu selalu teringin, maka kami benarkan kamu berpaling kiblat yang di tempat yang mana kamu sukai, iaitu di Kaabah tadi. Apa lagi sambung ni? Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sambung ayat itulah, dan di mana sahaja kamu berada, di situlah hadaplah muka kamu ke arahnya, iaitu ke arah tempat baru yang Kaabah ni. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil ni, mereka tahu yang perpindahan kiblat itu adalah benar, tapi mereka saja je tak nak ikut. Pada ketika Nabi hijrah di Madinah, ada dah orang Yahudi duduk tepi laut. Memang ada, dia memang suka duduk tepi laut orang Yahudi ni. Nabi dakwah mereka, Nabi kata, marilah kita menghadap kiblat yang sama, iaitu engkau menghadap Masjidil Aqsa, aku menghadap Masjidil Aqsa waktu tu. Tapi orang Yahudi tak nak masuk Islam. Orang Yahudi kata, dah sama, buat apa nak masuk? Macam sama yang kami je, menghadap Masjidil Aqsa juga. Maka setelah turunnya ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' ni, turun ayat ni, maka bertukarlah kiblat ke Kaabah. Waktu tu orang Yahudi tukar pula. Sekarang dah kiblat lain, jomlah masuk Islam. Tak mau juga. Apalah agama, dia kata agama tak konsisten, kejap sini dan tak bohong. Ke situ pula ada pusing. Itulah orang Yahudi. Kemudian akhir sekali dia merendah-rendahkan Nabi dan para sahabat waktu tu, maka turunlah ayat sayaqulus sufaha. Ayat kerah tu. Sayaqulus sufaha ni bodoh, tu maksud dia. Sayaqulus sufaha,
kalau yang cantik sikit bahasa, berkata orang yang kurang akalnya. Bodoh lah tu. Kalau ayat saya qulu sufaha tu sebenarnya ayat kasar. Sayaqulu sufaha'u minan nas, daripada kalangan manusia, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Katalah orang yang kata tak konsisten, kejap ke sini kejap sini, agama mengarut sebab berpindah-pindah ni, cakap kat orang tu kurang akal. Okey, kasar tu bahasa. Kerana dalam ayat tu seterusnya dia kata, kat mana kamu hadap wajahmu, di situ ada apa istilah yang dia pakai ya? Dia pakai katakanlah kepunyaan Allah timur dan barat, istilahnya tu. Menghadap ke mana pun semua Allah punya. Jadi tak ada masalah. Orang yang mempertikainya bodoh aje. Saya qulu sufaha tu bodoh sebenarnya. Okey. Itu sedikit berkaitan dengan sejarah kiblat. Maka kita tahu kiblat kita yang pertama adalah Masjidil Aqsa, kiblat kita yang kedua adalah Kaabah sampai sekarang. Dan ternasahlah hukum-hukum menghadap Masjidil Aqsa. Maksudnya tak boleh sembahyang menghadap situ dah. Tak silap 299 kan? Dia punya tu darjah. Kalau ni 292. Kalau Masjidil Aqsa 299. Dia lari sikit. Satu darjah 100 km lari. Maknanya satu darjah satu. Jadi kita 292, ada tempat 293. Dekat-dekat tu Malaysia. Tapi Masjidil Aqsa 299. Jauh tu, banyak beza tu, beratus kilometer. Jadi semua hukum-hukum yang berkaitan dengan kiblat bukan. Solat terbatal kiblat yang pertama dalam masalah solat. Dalam masalah yang lain juga terbatal. Contohnya tak boleh menghadap, tak boleh buang air kecil, buang air besar menghadap kiblat. Kiblat yang pertama terbatal sekali. Makanya bolehlah. Cuma ulama mengatakan sunat juga tak menghadap ke Masjidil Aqsa ketika buang air kecil, buang air besar. Tapi menghadap ke Kaabah punya haram. Buang air kecil, buang air besar jika bukan dalam bangunan lah, di luar. Jadi oleh kerana itu berlaku peristiwa Masjid Qiblatain ni, iaitu para sahabat di satu masjid, dia sembahyang, ada kata Masjid Quba, ada kata masjid yang satu lagi Masjid Qiblatain. Sebelum tu bukan nama Masjid Qiblatain lah. Ketengah sembahyang tu, kemudian ada orang menjerit, sahabat yang lain menjerit, kiblat dah tukar ke Kaabah, tukar ke Kaabah. Orang jerit. Masa tu tengah sembahyang, ada riwayat mengatakan sembahyang Zuhur, ada riwayat kata mengatakan sembahyang Asar. Tengah sembahyang tu, semua jemaah tu berpusing menghadap ke Mekah. Waktu tu dia punya jarak menghadap tu berpusing. Maksudnya menghadap ke sini, bila tukar menghadap ke Kaabah, tengah sembahyang tu dia pusing menghadap belah sana. Imam duduk kat belakang waktu tu lah. Sebab imam duduk depan, jadi imam duduk belakang lah, sebab dia pusing 360 darjah. Dan lepas pada tu imam pergi ke depan, jalan kaki, pergi depan, sambung sembahyang. Sampai sekarang nama masjid tu Qiblatain. Kalau siapa yang pergi Mekah tu, jangan lupa lah singgah. Biasanya singgah, mutawif akan bawa. Itu asal usul tu. Habis tu cerita tu sikit. Kemudian jadi jika dah salah kiblat, maka solat tu tak sah, sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Kalau tak sengaja tak berdosa, tapi kena qada. Katalah tak sengaja kan, tak tahu, ingat ke sini, tiba-tiba sembahyang. Sembahyang tengok lain pula. Setelah seminggu baru dapat tahu, wajib qada semua tu. Tapi tak berdosa sebab dia tersilap tersilap ijtihad tu, dia tersilap. Dan tengah sembahyang, tengah sembahyang tu tahu, alamak, lari sikit lah, baru sedar tengah sembahyang. Jangan buat kartun ni, lari sikit gerak kaki. Jangan buat cerita kartun macam tu. Jadi sembahyang, dia tengok, jap, kata kat hotel ke, kat mana-mana yang ada anak panah tu kan, dia sembahyang, rupanya sengit ke sini, kiblat ke sini, tu sikit je macam ni. Dia pun, alamak, tengok atas, salah kiblat aku. Dia pun, konon-konon Allah tak tahu kan apa. Tak boleh, tak sah dah. Kerana lari satu darjah sikit. Lari sikit. Kiblat sebenar ni dia sini. Tu satu darjah tu. Sikit 100 km kalau di sana. 100 km. Kalau macam ni, 200, 300, 400, 500 km. Nampak sini kilometer tau. Sini sampai mana? Temeloh tak sampai kot. Lebih Temeloh lagi apa. Jauh tu.
Satu ni macam ni. Ni pun, ini kiblat sebenar. Dah 100 km dah lari daripada Kaabah yang sebenar. 1 darjah. Jadi kalau kata dah tersalah, tak payah nak betulkan, batal sembahyang. Dan atau dah sembahyang baru sedar, wajib qada tapi tak berdosa sebab tersalah kan. Jadi apa dalam mazhab Syafi'i, dia panggil syatar al-masjidil haram. Syatar tu maksudnya ain Kaabah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, syatar al-masjidil haram, syatar itu adalah ain. Ain. Kalau kata ni Kaabah, ni ain. Ni dia panggil ain. Ain Kaabah. Yang batu lah senang kita. Batu Kaabah. Kelambu Kaabah. Tu maksud syataral Masjidil Haram. Itu hanya pada mazhab Syafi'i sahaja. Pada mazhab yang lain, bukan pada mazhab, 3 mazhab yang lain. Istilah yang digunakan jumhur mazhab. Mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali. 3 mazhab ni mengatakan bukan ain, bukan dinding, bukan. Syatar ni maksudnya jihah ataupun arah. Jadi kita mazhab Syafi'i bukan arah Masjidil Haram, ain Masjidil Haram. Susah tu kan. Macam mana nak tahu fizikal batu Masjidil Haram tu? Macam mana nak tahu? Jauh ni. Susah, memang susah. Tapi kalau mazhab, 3 mazhab, jumhur mazhab mengatakan bukan ain, arah telah memadahi. Kiblat kat mana? Kalau kita kiblat matahari terbenam kan? Menghadap situ. Walaupun lari sikit-sikit tak ada masalah. Pada mazhab yang lain, mazhab Syafi'i tak boleh. Dia wajib menghadap batu Kaabah. Macam itulah kalau bahasa lain. Kelambu tu wajib. Tu beza. Beza syatar dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain. Mazhab yang lain. Jadi wajib menghadap ni ketika sembahyang, termasuk solat jenazah, termasuk sujud tilawah, sujud syukur, mesti menghadap. Dada tu lah, dada. Mazhab Syafi'i, dada yang wajib menghadap ain Kaabah tadi. Macam mana nak tentukan, kita tengok nanti akan datang sekejap lagi. Jadi cuma nak bagi tahu dulu, mazhab Syafi'i dada wajib menghadap ain Kaabah, bukan jihah, bukan arah. Ain. Cuma macam mana nak yakin tu? Jika nampak, wajib dengan yakin. Maksud nampak tu depan area situlah kat Masjidil Haram, nampak tu Kaabah, wajib dengan yakin. Bahasa lain, 100% mesti confident dada menghadap ke dinding batu Kaabah. 100%. Sebab nampak. Kalau tak nampak, tak payah tahap yakin 100% tak perlu. Tahap zon dah memadai 75-80%. Sebab kita bukannya yakin, mana yakin ke? Kalau yakin kena ukur dengan benang. Tarik di sini sampai sana, tu yakin. Maksudnya sekadar zon. Cuma macam mana nak ambil zon? Sekejap lagi kita bincang. Macam mana kita nak tahu kiblat tu secara zon, secara sangkaan kuat. Okey. Itu bezanya. Beza. Jadi kalau dekat wajib tengok menghadap dengan yakin. Kalau tak nampak, wajib dengan zon. Walaupun dalam Masjidil Haram sekalipun, janji nampak wajib. Dan kalau kata dia naik kapal terbang ke, kan sekarang kita tahu wajib mengarah arah Kaabah. Kalau dia naik atas kapal terbang ataupun dia duduk dalam kapal selam. Kalau dia duduk atas kapal terbang, maknanya Kaabah di bawah. Kalau dia duduk dekat kapal selam, maknanya Kaabah di atas. Adakah kalau dia duduk dekat atas kapal terbang, dia kena menaikap? Sebab Kaabah ada bawah. Tak pernah terfikir kadang-kadang kita kan. Ataupun kalau duduk kapal selam, dia kena sembahyang baring. Sebab Kaabah duduk situ. Adakah itu? Tidak. Maksud Kaabah adalah di antara Kaabah dunia dengan Kaabah dunia tu Kaabah bumi dengan Kaabah langit. Baitul Ma'mur tu. Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur tu. Baitul Ma'mur ni Kaabah. Kaabah ni Baitullah kita panggil Kaabah kat bawah. Straight daripada Kaabah ni straight ke atas ada satu macam tu juga, macam Kaabah juga, namanya Baitul Ma'mur, tempat penduduk langit tawaf, sembahyang dan sebagainya dekat atas. Kata ulama, straightnya dia, kalau kita boleh naik ke situ, kalau je lah, memang tak boleh naik pun. Kalau kita naik ke situ, di situ ada Nabi Ibrahim. Kan setiap langit kan ada Nabi-Nabi tertentu ketika Nabi Isra' dan Mi'raj tu. Ini tempat Nabi Ibrahim duduk bersandar di
Baitul Ma'mur tu. Katalah boleh naik ke situ, kita ambil batu, kita jatuhkan. Kalau tak ada angin, tak ada apa, dia akan straight jatuh di atas Kaabah bumi. Straight. Jadi maknanya maksud menghadap kiblat Kaabah tadi tu ketika semayang adalah bukan menghadap Kaabah tu. Menghadap Kaabah tu straight sampai ke atas. Jadi tak perlulah kalau naik kapal terbang untuk menerap, tak perlulah menelentang kalau naik kapal selam. Cukup sekadar Kaabah sini, ni atas. Kita menghadap sini. Atas lagi, atas lagi, atas lagi. Kita semayang menghadap sana. Atas lagi. Walaupun Kaabah di bawah. Tu maksudnya. Kerana tu macam ada connection. Tu orang putih buat cerita. Kan ada yang dia buat cerita boleh pergi langit apa benda tu. Ada kita tengok sekali aja tu. Biasalah cerita mengarut lah. Dia masuk situ dia dia pergi alam lain tu. Kenapa dia ada benda tu? Dia kaji tu. Kenapa macam ada dia panggil pintu langit kot kan? Pintu langit lebih kurang kan. Kenapa dia boleh terfikir? Dia kaji. Memang ada pun sebenarnya. Connection. Siapa tengok cerita orang putih Saya pun tak tengok, tertengok kali tu. Okey, ada pendapat yang kita pernah dengar, kalau dalam Masjidil Haram wajib menghadap Kaabah. Kalau di luar Masjidil Haram wajib menghadap Masjidil Haram. Itu biasa dengar, Pak. Dalam Masjidil Haram wajib menghadap Kaabah. Luar Masjidil Haram, maksud di Mekah, di Madinah wajib menghadap Masjidil Haram tu. Bukan wajib menghadap Kaabah, wajib menghadap Masjidil Haram tu. Di luar tanah haram Mekah wajib menghadap tanah haram Mekah. Di luar, masuk kita Malaysia wajib menghadap luar Arab Saudi tu wajib menghadap Arab Saudi. Lebih kurang macam itulah. Itu ada memang ada pendapat tu. Itu adalah pendapat jumhur mazhab. 3 mazhab kecuali mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak. Mesti menghadap dinding Kaabah juga. Cuma beza yakin ataupun zon. Kalau nampak yakin, kalau tak nampak jauh zon, sangkaan kuat dengan ijtihad, dengan ilmu. Macam mana kita nak cari? Sekejap lagi, ujung-ujung tu saya bincang bab tu. Jadi kalau kita dapat faham dekat sini, jika kita solat di rumah pusaka lah kata, rumah pusaka solat kat situ, kemudian entah macam mana ada jabatan falak ke jabatan agama ada kot sini. Semua ada, jabatan agama ataupun jabatan agama bahagian falak. Dia kadang-kadang dia ambil duit juga RM51 untuk dia tentu di rumah orang, dia ada alat dia. Dia boleh tahu secara tepat kat mana kiblat tu kan. Memang boleh. Di Selangor ada, di KL ada, rasanya di sini pun ada. Cuma nak pergi rumah kena bayar lah. Tapi kalau di masjid dia tak payah datang free, tak silap kan. Dia akan datang pejabat mufti kot kita panggil lah. Jabatan agama lah yang bertanggungjawab tu. Jadi kita pun panggil, katalah ataupun saudara mara ke datang ke rumah pusaka tu. Kita dah duduk situ 30 tahun, 40 tahun dah semayang kat situ. 30 tahun dah semayang kat situ. Mak kita kata, ayah kita kata, situ lah. Kita pun semayang lah. Entah macam mana jumpa orang-orang falak ni, pejabat agama ni, pejabat mufti ni, dia datang cek-cek, dia kata sebenarnya bukan sini. Sini. Lari sikit. Tak ada, tak mungkin. Bukan sini. Sini. Oh, melampau. Biasa tak salah macam tu. Tak ada orang salah kiblat sampai macam ni. Biasanya sini sikit kan. 1 darjah, 2 darjah macam tu je. Lari macam tu je. Sikit. Kalau tak sejadah tu, sengit sikit. Biasa salah macam tu. Kalau salah macam ni teruk sungguh. Macam mana tak tahulah. Jadi alamak, macam mana ni dah semayang 30 tahun. Tu poin dia. Macam mana? Sembahyang wajib menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat, tak sah. Sama ada dia sengaja ataupun dia tak sengaja. Maka dia wajib qada 30 tahun. Pada mazhab Syafi'i. Waktu tu mesti akan ada soalan. Tak boleh ke pakai mazhab lain? Biasalah tu. Fiqh jangan risau. Banyak kali saya ulang. Fiqh kalau dah tersepit, idza daqa ittasa'a. Bila tersepit dia akan luas. Tu fiqh. Tapi tauhid tidak. Tak ada. Dah tersalah. Kalau tersalah, mati belum taubat, kekal neraka. Jika salah dalam berkaitan akidah, salah pegang i'tiqad Allah itu salah lah. Salah sesuatu. Allah tu 2 ke 3 ke, salah lah. Allah tu pekak ke, apa-apa saja yang mana meletakkan sifat-sifat Allah ataupun mungkin zat Allah pada tempat-tempat yang memang tak selayaknya. Maka waktu tu dia wajib bertaubat. Jika dia mati macam tu, tak ada qana dah. Dan jika dia sedar ketika dah hujung-hujung nyawa sekalipun, semua ibadah dia wajib qada juga. Tu bahaya akidah. Jadi mengaji akidah, mengaji tauhid, mengaji sifat 20. Sebab dia tak boleh qana. Tapi fiqh boleh qana lagi. Masa tu boleh macam mana? Tak apa. Jumhur mazhab, 3 mazhab kuat tu mengatakan memadai menghadap, kalau di Malaysia memadai menghadap Arab Saudi. Arab Saudi lebih kurang 1 hingga 2 darjah tu tak ada masalah.
Kalau macam ni tu dimaafkan lagi sebab masih lagi menghadap tepi-tepi Arab. Sempadan Arab. Walaupun Kaabah tu jauh juga tu. Dibenarkan pada mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i tetap kena qada. Ke nak kekal mazhab Syafi'i? Silakanlah qada 30 tahun. Sehari 5, setahun 2,000 sembahyang kata. Yang wajib. Setahun 2,000, 10 tahun 20,000, 30 tahun 60,000. Mampu nak sembahyang. Nak kotak sila, nak pegang mazhab Syafi'i. Kadang ada orang kerah sangat kan. Jadi macam mana? Itulah, boleh lah. Tapi cuma solat tu memang tak ada kualiti lah. Cuma tak perlu qada lah sebab ada mazhab yang mengatakan sebaliknya. Dan hati-hati dada tu hati-hati. Dada. Yang mana menghadap dada tu mesti menghadap ke kiblat, ke dinding kiblat, ke Kaabah tu. Dada tu sepenuhnya mesti menghadap dengan zon. Sebab kita jauh, tak perlu yakin, dengan zon memadai 75%, 80%, 90%. Dan jika dia ada masalah sikit, dia ada masalah macam mungkin Allah uji dia dengan dia lahir-lahir, badan dengan kaki tak tally, tak alignment lagi. Macam tu bahasa dia. Sama ada dia lahir-lahir alignment dah lagi, ataupun dia accident alignment lagi. Faham dia punya alignment ni? Tak balancing tu, kena pergi buat balancing. Macam ni. Mungkin dia accident dan sebagainya. Dia berdiri, kaki macam ni, tapi dada macam ni. Ada lari satu darjah sikit. Kaki dia macam ni, tapi dada dia, kaki dia macam ni, dua-dua macam ni straight, tapi dada dia macam ni. Ada. Sama ada dia lahir ataupun mula okey, lepas tu accident dan sebagainya, penyakit buah pinggang, dia jadi sakit macam mana, adalah slip disc, semua akan jadi macam tu. Hati-hati bagi orang macam ni. Betul sakit, mengaji fiqh kena mengaji juga. Jadi macam mana dia nak buat? Biar kaki sengit, jangan dada sengit. Jadi pernah saya ajar seorang tu, kaki yang dia kena letak macam ni. Macam ni kaki dia. Baru dada dia macam ni. Kalau dia buat macam ni, dada dia macam ni. Jadi saya kata, sembahyang, orang kata luruskan saf kan. Kau tak payah tengok tumit kau masalah, problem, tak payah samakan tumit. Kan biasa imam akan kata samakan tumit kan. Kau dimaafkan. Sebab kalau samakan tumit, dada akan lari. Jadi dia terpaksa tahan untuk tu, tahan. Lama-lama akan terlari juga. Jadi cuba senang diri. Buat biasa-biasa macam tu. Gerak kaki depan sikit, gerak depan sikit, gerak depan lagi. Kau tengok kaki, lebih kurang dalam 2 inci daripada ibu jari kaki dia dengan yang sebelah, tinggi sebelah. Okey, lain kali sembahyang kaki macam tu. Tak payah dengar cakap imam samakan tumit sebab kau problem. Orang lain tak boleh, makruh. Dia problem kerana yang kita nak dada, bukan kaki. Kita nak dada. Kaki itu orang yang normal, orang yang salim, orang yang sejahtera, tak sakit apa-apa. Ya, kaki kena tumit. Masuk kaki tu tumit kena sama untuk elakkan makruh. Tapi orang penyakit, jangan peduli kaki dah. Penyakit yang tadi tu lah, yang alignment lagi tu. Jadi apa nama ni, pastikan dada yang menghadap kiblat. Tapi ketika mana dada menghadap kiblat? Ketika berdiri dan duduk sahaja. Berdiri dan duduk. Ketika rukuk, mana dada menghadap kiblat? Dada menghadap Amerika kat bawah itu. Tembus ke bawah, kalau bumi ni apa nama? Jepun ke apa kat bawah tu. Menghadap bawah. Ketika sujud lagi dah menghadap mana? Mesti ke situ menghadap kan? Di ke belakang. Mana ke bawah tu? Taiwan mana? Menghadap ke situ. Jadi maksudnya kata dada menghadap. Habis nak sujud macam ni kalau dada menghadap kiblat? Maka kita dapat faham maksud dada menghadap kiblat adalah hanya ketika berdiri dan ketika duduk sahaja. Selain daripada berdiri dan duduk, ketika rukuk, ketika perjalanan tu, ketika perjalanan nak sujud, kan dia lari dah dada, bukan kena mesti macam ni. Tak ada, boleh pergi aja. Dan ketika sujud, ketika nak bangun daripada sujud, waktu tu tak wajib dada menghadap kiblat, hanya ketika berdiri dan duduk sahaja. Habis tu waktu tu apa yang wajib menghadap kiblat? Tubuh wajib menghadap kiblat. Ini kena jaga juga. Tubuh yang wajib menghadap kiblat, ataupun arah tubuh. Okey, kalau kata rukuk macam ni, ni kiblat, rukuk macam ni. Ni kiblat, rukuk macam ni. Maknanya tubuh dia menghadap kiblat. Waktu tu bertukar daripada dada menghadap kiblat kepada arah tubuh dia. Sebahagian besar tubuh dia menghadap.
Walaupun ketika rukuk tak wajib dia menghadap kiblat, tapi dia macam ni, sengit. Ni kiblat. Oh, sengit. Batal. Maknanya ketika dia rukuk, ketika dia dalam perjalanan, ketika dia sujud, arah tubuh tu mesti menghadap kiblat. Arah tubuh. Tapi ada orang sengit-sengit, dia tak peduli benda ni, dia akan buat sengit-sengit lah. Sujud juga macam tu. Sujud mesti, sujud dada tak penting dah. Kemudian dia semayang di belakang, nampak macam orang musafir. Datang belakang, dia letak anak dekat tepi tu. Anak dalam 2 tahun, 3 tahun. Letak tepi tu. Anak tu elok lah duduk situ dan diam. Dan semayang, anak dia tidur depan dia. Biasa budak-budak. Maksudnya dia baring. Dia sepatutnya, semayang lah depan sikit. Dia semayang betul-betul belakang dinding. Maksud belakang dia dinding. Kalau dia semayang depan sikit, dia boleh undur ke belakang sujud. Masa nak sujud tu, anak ada ke depan. Dia undur ke belakang. Nak undur macam mana? Belakang tu ada dinding. Malah kalau dia nak rukuk pun akan terkena punggung sikit. Pelik sungguh lah. Biasanya orang macam tu dia tak nak bagi orang jadikan dia imam. Macam dia nak duduk. Aku tak boleh jadi imam. Aku menggeletar. Dia rasa semayang kat dinding macam tu. Nampak macam musafir lah. Bukan pakai jubah, pakai baju Melayu kan. Tu. Bila anak dia duduk depan tu, dia nak undur tak boleh. Sebenarnya boleh kiri kanan. Langkah lah. Jangan lebih 3 gerakan kiri kanan. Tapi dia tak terfikir kot. Akhir sekali dia sujud tapi dia sengitkan tepi. Maknanya sujud dia yang tadi patutnya macam ni, jadi macam ni sikit. Sebab anak dia kat sini, kaki anak dia, maka batal sembahyang dia. Sepatutnya macam mana? Langkah ke kiri ke kanan dan ke belakang kalau boleh. Sujud lah. Ataupun kalau tak boleh dah buat apa-apa, tak boleh buat apa-apa ataupun dia tak nak kiri kanan, dia saja dia tak nak kiri kanan, belakang lah tak nak, kat depan ada anak ke, ada apa-apalah, ada apa, sujudlah atas anak tu. Yang tak boleh sujud atas tubuh badan sendiri, sujud atas pakaian. Yang ada ridak ni, syuk ada kat sini, sujud tak sah. Dahi tutup dengan pakaian dia tak sah. Kalau dia punya ni besar, orang mana? Ada orang tu yang orang kulit gelap tu kan, dia besar benda ni, boleh masuk kucing. Oh, kalau dia semayang tu syuk kat sini, tu tak sah. Orang perempuan ada kain dia, kain telekong yang dia pakai kan, dia macam tu kan, besar kan. Ketika nak sujud, syuk pergi katalah, tak terbuka aurat lah, syuk pergi ke depan. Dia pun sujud atas tu, tak sah. Atas pakaian dia atau atas tubuh dia. Dia buat macam ni, dia sujud atas ni, tak sah. Tak sah. Itu atas tubuh dia. Yang disujud tadi bukan tubuh dia, tubuh anak. Janji tak ada najis, jalan lah. Tu sujud atas anak tu. Punggung lagi tinggi dari kepala, sujud atas anak, sujud lah. Ini pergi alih. Bila alih-alih, batal. Tak sempat nak tegur, dia dah balik lah. Mak tu, ada satu peristiwa berlaku itu, tak sempat nak tegur, dia dah balik. Tak sah semayang ni. Pada mazhab Syafi'i lah, masih lagi lah. Pada mazhab, jumhur mazhab, mungkin masih sah kerana dia lari tu dalam 1 atau 2 darjah. Mungkin masih lagi di hujung-hujung Arab. Jazirah Arab tu hujung-hujung, tepi. Pada mazhab lain, mungkin sah lagi. Okey, kemudian apa lagi ya? Masalah berkaitan dengan ni. Menghadaplah sepenuhnya. Jadi masalah menghadap sepenuhnya, kita cuma zon yang kuat, semua dada, bukannya separuh dada, tidak, semua dada, dengan yakin menghadap Kaabah jika nampak Kaabah. Jika tak nampak, zon kuat sangkaan semua dada menghadap. Jika jauh, jika separuh tak sah, separuh dada biasanya terjadi dekat depan Kaabah. Sebab depan Kaabah dia tak ada luruskan saf. Ada luruskan saf apa? Kalau luruskan saf, benar, ada tak luruskan saf sebenar depan Kaabah? Mana ada, dia bulat. Sebab kalau luruskan saf, maknanya kalau Kaabah ni kat sini, okey, luruskan saf, lurus. Ya, ini menghadap apa? Kau menghadap apa? Nanti tu dia jadi macam ni. Lagi apa, jauh daripada Kaabah lagi besar bulatan tu. Lagi dekat pada Kaabah, tempat apa? Mataf tu, tempat apa, tawaf tu kan, macam ni. Macam ni. Mana lagi besar? Lagi besar lah. Lagi tak perasan lah bulatan tu. Kita sebenarnya semayang dalam bulatan, cuma bulatan yang sangat besar. Sebab kita duduk Malaysia. Kalau kita duduk dekat, dia macam ni. Macam ni. Allah dah bunyi dah. Sekejap nak habis dah ni. Jadi macam ni. Jadi kalau kat sini, kadang-kadang, kalau dulu tak ada line. Dulu orang cerita tak ada line. Kalau ada line, senang. Kalau tak ada line, dia pun agak-agak. Ini contoh, dada dia ada kat sini sikit. Kalau menghadap, tak sah. Ini masalah depan Kaabah lah. Kalau depan-depan tak apa. Semua janji penuh. Sikit pun tak boleh lari.
Semua tak boleh lari. Ini jarang dipelajari. Biasa pergi Mekah, semayang aja, menghadap Kaabah. Tapi sekarang ada line. Bila ada line, ada soft ni line, settle lah. Pastikan penuh. Jangan sedikit pun tak kena. Aduh, habis banyak. Ada satu, dua benda lagi ni. Boleh tak? Boleh? Sikit lagi. Boleh? Ataupun naik atas, naik tinggi-tinggi, naik jet. Lepas tu tengok daripada atas, tu Kaabah, tu rumah aku. Tu yakin. Sebab tengok dengan mata. Sekarang tak. Pakai kompas boleh, tapi zon dia tak 100%, dia mungkin 78%. Memadai. Cuma kompas, hati-hati, kompas ni dia tak boleh ada besi. Ada besi dia akan lari. Macam kita duduk kat tepi ni kan, ke dalam ni kan ada besi kan. Dalam beam ni semua ada besi, dia akan lari sikit. Jadi kompas tu tak berapa nak tepat, tapi jika kita yakin ataupun kita zon kuat, okey, boleh pakai kompas untuk menghadap tu, menghadap. Boleh juga pakai bintang bagi orang yang belajar lah. Dia ada bintang 3, tet 3 tu. Ni, macam ni. Apa dia ada nama tu, kalau orang kafir dia ada nama dia apa, Sagittarius lah, Scorpion pula, itu menyanyi. Scorpio lah, zodiac dia panggil lah, apa, Gemini lah, panggil Gemini, dia panggil macam-macam ada nama, saya ingat lah. Saya tak guna lah, tahu benda tu. Jadi dia ada semua tu. Dan ada jenis bintang, dia memang di mana-mana ada bintang tu. Dia satu bintang, lepas tu 3 bintang. Dia jadi macam ni. Ada makna tu. Kita boleh buat macam ni, makna ke situ maksudnya bahagian. Saya tak kerti lah, barat ke timur ke. Ini maksud, ada maksud. Orang yang tengok benda tu, dia akan tahu kiblat ke sini. Boleh. Boleh juga. Boleh juga dengan tu. Dan itu antara, tapi susahlah juga nak kena belajar. Ataupun kita percaya dekat siapa? Percaya dekat pejabat agama, Jabatan Mufti. Percaya, dia bagi tahu, follow aja. Boleh juga. Ataupun kita pergi masjid macam mana, kita percaya je kat masjid tu. Boleh juga. Dengan syarat muktabar lah masjid tu. Dan ada satu lagi cara, dia panggil istiwa azam. Yang terakhir, istiwa azam ni semua orang boleh buat. Ini paling senang untuk menentukan kiblat secara tepat, 100% tak mungkin salah. Kalau salah, kiamat. Sebab dia tengok matahari. Yang garanti tepat. Dia ada 2 tarikh. Pertama 28 Mei, yang kedua 16 Julai. 28 Mei dan 16 Julai. Ini berapa? Allah dah lepas tahun depan. 28 Mei, 16 Julai, pukul 5.16 petang. 28 Mei, pukul 5.16 petang. 16 Julai, pukul 5.28 petang. Petang lah. Waktu tu masih lagi ada matahari sikit-sikit. Pergi dekat tengah-tengah padang, dekat halaman rumah, ambil kayu pacak. Pada 28 Mei dengan 16 Julai tadi. Pacak setiap tahun macam tu. Dan bila kita pacak tiang, akan ada cahaya matahari. Waktu tu dah hujung-hujung petang kan. Ada cahaya matahari. Matahari tu katalah kat sini, dia akan pancar. Matahari tu katalah kat sini. Matahari kat sini. Sini. Nak tenggelam kat sini. Bayang-bayang dia akan ke sana lah. Kalau bayang ke sini, problem tu. Bayang ke sana. Dan sebenarnya, bawah matahari ni, Kaabah. Betul-betul atas Kaabah. Dia panggil istiwa a'zam. Dia panggil. Peristiwa tu nama istiwa a'zam. Nak lagi detail boleh tengok kat YouTube. Saya buat di UM. Hari tu berkaitan dengan perkara ni, lama dah lah, dari 3 tahun lepas, bincang 1 hari dalam bab ni. Dia panggil istiwa a'zam. Kalau letak telur tu tak jatuh, dia berdiri. Telur tu kan dia bujur, kalau letak dia berdiri. Ada tempat-tempat tertentu. Adalah panjanglah cerita tu. Jadi bila matahari duduk kat sini, kita Malaysia kat sini. Sebenarnya bawah ni betul-betul tepat di atas Kaabah. Hanya pada 28 Mei dan 16 Julai. 28 Mei 5.16 petang, 16 Julai 5.28 petang. Sahaja yang terjadi peristiwa ni tiap-tiap tahun. Kerana tak mungkin matahari yang Allah jalankan tu silap. Kalau silap sikit je, kena dengan bintang, hancur, kiamat. Tak mungkin. Ini kata 100% garanti 100%. Yakin. Bukan zon ni, yakin. Tapi lambat lagi lah, tunggulah bulan Mei nanti. 28 Mei, dia akan ada kat sini. Bawah ni adalah Kaabah. Bila bawah ni sebelah Kaabah, dia akan ada bayang-bayang kat sini. Okey, ambillah cerita. Bayang-bayang dia nanti, kita ambil bayang-bayang dia nanti ke sini. Macam ni bayang-bayang dia kan. Sebab sini matahari, bayang-bayang dia ke sini. Jadi kiblat adalah, kalau bayang-bayang ke sini, buat je nak pandang. Trek. Maknanya kiblat adalah ke sana 100% tak mungkin salah. Lebih tepat daripada kompas, lebih tepat daripada segala-galanya. Sebab matahari ni Allah yang jalankan. Ini. Untuk menentukan. Jadi setahun boleh 2 kali kita cek balik kita punya rumah, masjid dan sebagainya. Tepat, lebih tepat dari segala semua alat. Lebih paling tepat.
Jadi 28 Mei, 16 Julai, pacak kayu di tempat yang ada cahaya matahari lah kalau kata waktu hujan, nasib lah. Okay. Orang dulu senang. Dia ada rumah, dia pakai di jendela tu, dia tak pakai naku yang apa? Macam buka-buka tu bukan. Dia jenis buka yang Allah nak sebut apa. Dia besar dia punya jendela tu, tingkap dia tu. Lepas tu ambil yang saya nak sebut tak reti. Tahu tak faham tak saya nak sebut apa? Nak kunci dia ambil. Dia buka tu. Sekarang macam ni ataupun macam tu tolak. Dulu yang tu. Lepas tu ambil pam. Macam ni caranya, jika matahari belah sana, buka je jendela tu. Buka-buka dia ada tiang kat tengah. Tiang untuk sangkut tu. Tiang tu kena cahaya matahari, dalam rumah dah nampak dah kiblat. Tanda je, garis, garanti. Dululah. Sekarang bayang sikit, kena pergi depan-depan mana, buat dan tengok dan cek. Yang ini 100% tepat. Wallahu alam. Bulan akan datang kita akan masuk tutup aurat pusat dan lutut. Lelaki perempuan macam mana, bulan depan kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.